Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung dengan tajuk rajah jasad bebas. Okey, bila kita sebut rajah jasad bebas, maksudnya bagi satu jasad ataupun bagi suatu objek, kita kena melukis daya yang bertindak pada objek tersebut lah. Okey, sebelum kita tengok contoh yang diberi, okey, saya nak tunjuk satu contoh yang senang. Okey, katakan kita ada satu kotak. Okey, kita ada satu kotak, saya letak ke atas satu meja ataupun satu permukaan yang rata. Okey, untuk melukis rajah jasad bebas, okey, jadi saya kena lukislah apa daya yang bertindak ke atas kotak ini. Okey, katakan kotak yang saya letak atas meja tadi tu dia berada dalam keadaan pegun. So, apa daya yang bertindak pada kotak tersebut adalah, okey, yang pertama awak kena tahu, walaupun kotak tersebut pegun, dia tetap ada dua daya yang bertindak. Okey, yang pertama kita boleh kata dia bertindak ke arah atas. Kita labelkan dia sebagai R besar. Okey, yang ni nama dia tindak balas normal. Okey, tindak balas normal dari apa? Tindak balas normal dari permukaan meja tadilah. Okey, yang kedua adalah, okey, daya kedua yang bertindak adalah ke bawah nah. Awak kalau nak lukis awak guna pembaris lah. Okey, lukis menghala betul-betul ke bawah. Okey, yang ni kita simbolkan dia sebagai W ataupun kita guna simbol W kecil. Okey, kat sini besar. Okey, kalau boleh kita guna W kecil lah. Okay, so W kecil tu stands for weight. Okay, what is weight? Weight adalah berat. Okay, so W adalah berat bagi kotak tersebut. Okay, tu kalau dia berada dalam keadaan pegun. Okay. Okay, next kita tengok contoh yang kita ada. Okay, katakan kita ada sebiji bola. Okay, and then bola tersebut saya letak di atas padang rumput. Okay, samalah macam tadi. Kita ada daya apa yang bertindak pada bola itu? Mesti ada dua kan? Sebab apa? Sebab bola tersebut adalah berada dalam keadaan pegun. Okay, so the first force yang bertindak ke atas bola ini adalah R. What is R? R adalah normal reaction. Okay, normal reaction tadi maksud dia adalah tindak balas normal. Okay, and then kita ada satu lagi iaitu W kecil. Simbol lah, simbol. Kalau kata kamu nak tulis penuh pun tak ada masalah. Okay, so W adalah berat, weight. Okay, so weight bagi bola tersebut lah. Okay, so untuk objek yang pegun wajib ada dua daya yang bertindak. Okay, tapi yang agak penting di sini adalah weight tersebut kalau boleh kan, masa kita nak lukis anak panah daya itu, pastikan anak panah kita start daripada tengah objek, pusat objek tersebut. Okey, kalau kata bola ini daripada tengah bola tu lah. Okey, macam tu. Lukis anak panah ke bawah. Okey, guna pembaris, tak boleh freehand. Sebab apa? Sebab takut lagi awak lukis sepatutnya betul-betul tegak, awak dah jadi ada sudut kan. Tak berapa nak tegak tu dah kira salah lah. Okey, yang kedua, kalau awak tengok contoh kat sini, okay, kita ada satu roket yang sedang bergerak ke atas. Secara logiknya, walaupun dia tak habaq kat sini kan, dia bagi gambar rajah saja, kita tahulah roket tersebut sedang bergerak ke arah atas. Jadi, apa yang ada, daya yang ada pada roket tersebut? Okay, the first one macam tadi juga, awak boleh kata daripada tengah objek tersebut, daripada tengah roket itu, okay, top macam tu, nah, tarik ke bawah. Okey, yang ni adalah anak panah daya yang pertama. Apa dia? Kalau menghala ke bawah. Okey, so W kan, berat roket. Tak simbol pun tak salah, asalkan simbol kita tu simbol yang betul lah kita guna. Tak boleh guna W besar, sebab W besar tu dia stands for work. Work adalah kerja. Okey, so kita kena biasakan menggunakan simbol yang betul. Huruf besar, huruf kecil kena jaga. Okey, yang pertama kita ada daya weight kan, apa berat roket itu. Berat ni juga kita boleh namakan, nama lain dia adalah daya graviti lah. Sebab apa? Sebab weight itu dia sentiasa menuju ke pusat bumi kan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apa lagi yang ada pada roket?
Okey, kita tahu kan roket dia mesti ada satu ruang pembakaran. Maksudnya roket itu mempunyai enjin. Enjin untuk bahan bakar terbakar kan. So, tadi kalau objek yang pegun, kita ada arc, normal reaction. Tapi untuk objek yang bergerak, kalau dia ada enjin, okey, so kita boleh kata daya yang kedua adalah daya tujahan enjin. Okey, so kita pun lukislah anak panah ke atas. Betul-betul tegak, okey. Sebab roket kan dia naik secara menegak kan. Okey, so yang tu adalah daya yang kedua, iaitu daya tujahan enjin. Okey, masa roket tersebut nak naik ke atas, okey, apa yang dia perlu lalui? Macam kita tahu kan, walaupun kita tak nampak, kita tahu yang persekitaran kita ni ada banyak molekul-molekul udara. So, roket ini perlu mengatasi rintangan udara. Oleh sebab roket nak naik ke atas, so daya rintangan udara itu dia akan bertindak ke bawah lah. Nama pun rintangan kan. Bila nama dia rintangan, arah dia, ni. Bila kita sebut rintangan, arah dia akan bertentangan dengan arah objek tersebut ingin bergerak. Okey, jadi untuk roket yang sedang bergerak ke atas ini, kita ada 3 daya yang bertindak. Yang pertama berat roket, yang kedua tujahan enjin, daya tujahan enjin, yang ketiga adalah rintangan udara. Okey, tu kalau roket. Katakan kita ada kereta yang sedang bergerak. Okey, kereta saya ni nak bergerak ke arah kiri. Okey, kereta saya nak bergerak ke kiri. Okey, macam tadi, kereta adalah kenderaan bermotor yang mempunyai enjin. Jadi, objek saya, kereta ini, ke kiri adalah daya tujahan enjin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, macam tadi juga kan, semua objek mesti mempunyai berat. Menghala ke mana? Sentiasa menghala ke pusat bumi. Okey, so daripada pertengahan objek tersebut, sentiasa menghala ke bawah, iaitu menghala ke pusat bumi. Okey, yang ketiga, oleh sebab dia berada di atas satu permukaan yang rata, macam bola ni tadilah yang saya tunjuk tadi kan. Okey, kereta saya ni dia menyentuh permukaan jalan. Jadi dia akan ada satu normal reaction lah yang bertindak ke atas, ke arah atas. Okey. Nama dia apa? Tindak balas normal macam tadi. Simbol dia adalah R besar. Okey, macam contoh yang saya bagi roket tadi, kita ada satu daya yang menentang gerakan objek tersebut. Kalau kata roket tadi kan, roket bergerak ke arah atas, jadi rintangan udara bergerak ke bawah. Tapi dalam kes kereta ini, kereta bergerak ke kiri. So, kita ada satu lagi rintangan yang arahnya bertentangan dengan gerakan kereta. Okey, rintangan apa? Tadi saya kata kalau dia bergerak, arah dia bertentangan, jadi nama dia rintangan kan. Okey, untuk kereta ini kita ada 2 jenis rintangan. Yang pertama adalah rintangan udara. Macam tadi jugalah. Sekeliling kita ada banyak molekul-molekul udara walaupun kita tak nampak. Okey, tu rintangan yang pertama. Rintangan yang kedua biasanya adalah disebabkan oleh daya geseran. Daya geseran ni wujud dari mana? Daripada permukaan tayar kereta dengan permukaan jalan tu lah. Okey, biasanya dalam kes ini, dalam kes kereta ke, biasanya kita abaikan rintangan udara. Sebab apa? Sebab rintangan ini nilai dia tersangat-sangat kecil. Macam tu lah. Tapi kalau nak ambil kira boleh juga, cumanya jarang lah. Biasanya kita guna daya geseran sahaja. Sebab apa? Sebab daya geseran tu antara tayar kereta dengan permukaan jalan tu lebih tinggi. Okey, kalau kata nak cari daya paduan, kita ambil kira daya geseran dalam kebanyakan soalan. Tapi kalau kata soalan tu suruh ambil kira juga rintangan udara, jadi kita pun kena ambil kira jugalah. Okey, tu baru nama-nama daya yang bertindak ke atas
suatu objek. Okay, depends pada objek kita lah. Okay, bila kita dah namakan daya yang terlibat dan juga kita dah melukis apa? Anak panah daya kan. Okay, jadi yang tu namanya adalah rajah jasad bebas. Maksudnya kalau kata soalan nanti kata lukiskan rajah jasad bebas bagi roket. So kita tahu apa benda kita nak buat kan. Mesti ada anak panah daya. Yang kedua, mesti namakan setiap daya yang bertindak. Okey, selesai. Sekarang saya nak tunjuk bila kita sebut tentang daya. So, what is the equation for force? Force is daya kan? So, basic knowledge yang kita kena tahu adalah F equals to ma. Okay? Mass kita darabkan dengan acceleration. Jisim didarabkan dengan pecutan. F adalah daya, M adalah jisim, A adalah pecutan. Saya rasa yang ni awak dah hafal kan? Yang ni duduk dalam hukum apa? Hukum Newton yang kedua. Kan, dalam peringkat SPM kita ada 3 hukum Newton. The first one pasal inertia. What is inertia? Awak kena tahulah apa maksud inertia kan. Yang ni kita belajar dalam form 4. Okay, so dalam form 5 ni awak dah jumpa hukum Newton yang kedua. Hukum Newton, katakan soalan tanya, nyatakan hukum Newton yang kedua. Kalau kata kita tak reti kan nak buat ayat, jadi kita boleh tulislah formula bagi hukum Newton. Jadi awak boleh tulis F sama dengan ma, and then nyatakan F tu apa? F adalah daya, M adalah mass, M adalah jisim, A adalah pecutan. Kan? Tulis rumus dan nyatakan setiap simbol yang kamu guna. So dah dapat 1 markah untuk definisi. Okey? Jadi hukum inilah yang kita nak guna dalam daya ni. Okey, kita tengoklah. Tadi kita kata F kita sama dengan ma. Jadi apabila objek pegun, okey, kita ada 2 situasi kat sini. Satu, objek kita pegun. Satu lagi, objek kita bergerak dengan halaju yang seragam. Okey awak, perkataan objek pegun, apa maksud dia? Semua orang kena tahu nah. Bila kita tahu objek tersebut pegun, yang pertama sekali kita kena tahu V dia equals to 0. Velocity dia. What is velocity? Velocity adalah halaju. Halaju dia wajib sama dengan kosong. Kan? Kita dah belajar daripada form 4 dulu. Objek pegun saja halaju kita wajib kosong. Okey. Okey, itu kalau objek pegun. Okey, apa jadi kalau objek tersebut bergerak dengan halaju yang seragam? Okey, kalau halaju seragam, apa maksud halaju seragam? Maksudnya, katakan kita bawa motor kan. Saya bawa motor, pada saat yang kedua saya bawa motor, halaju saya 60 meter saat negatif 1 ke kanan contohlah. Pada saat ke-10, motor saya bergerak dengan 60 meter saat negatif 1 juga, arah ke kanan juga. Okey, maksudnya halaju seragam tu halaju dia tidak berubah. Okey, apa kaitan dengan hukum Newton tadi? Hukum Newton dia tak ada tentang halaju, tapi dia berkait dengan, nampak tu? Berkait dengan apa? Mass dan juga acceleration tu kan, pecutan. Apa kaitan halaju kita dengan pecutan? Okey, so kita kena tahulah pecutan. Kan form 4 dulu kita dah belajar ni, A sama dengan V tolak U divide by time. Apa halaju akhir tolak halaju awal bahagi dengan masa. Kalau kata halaju akhir saya ni, kan tadi saya kata pada saat ke-10 saya bergerak dengan halaju 60 meter per second. Okey, so V saya nilai dia 60. Halaju awal saya 60 juga pada saat kedua tadi kan, saya dah cerita tadi kan. Okey, so
V saya 60, U pun 60. 60 tolak 60 dapat kosong kan. Okey, bila kosong bahagi apa nilai pun, so the answer is 0. Okey, maksudnya halaju seragam akan menghasilkan nilai A sama dengan kosong. Okey. Okey, objek pegun pula kita tengok. Objek pegun dia hanya boleh membagi. Okey, objek pegun dia hanya boleh bagi nilai V kita sama dengan kosong. Kan? Okey, tapi kalau kata V kita kosong, U kita pun kosong, bahagi dengan apa-apa nilai pun sama juga, jawapan dia kosong. Okey, maksudnya di sini objek pegun A dia pun boleh jadi nilai dia adalah sifar. Okey, bila kata kita nak mencari nilai daya F sama dengan MA, kan, katakan mass motosikal saya tadi, okey, jisim dia adalah berapa berat motor? 100 lah kot no. Tak tahulah saya anggap 100. Saya pun darab dengan kosong. Jawapan saya dapat apa? Jawapan saya dapat kosong juga kan. Tapi tak boleh bagi jawapan kosong saja, tak ada markah dah. Fizik wajib sentiasa berserta unit. So kosong Newton. Maksudnya di sini kelas, conclusion yang kita boleh buat adalah bila objek pegun atau bergerak dengan halaju seragam, okey, yang pertama kita boleh buat conclusion adalah pecutan dia adalah sifar. Jadi bila pecutan sifar, daya yang terhasil pun adalah sifar. Macam tu. Okey. Okey, so selesai ayat yang pertama tu lah. Baru dah terang pasal ayat yang pertama. Okey, kita tengok pula ayat yang kedua tentang hukum Newton tadi. Dia kata apabila objek memecut. Okey, keyword dia di sini adalah perkataan memecut. Bila kita jumpa perkataan memecut, maksudnya nilai A kita adalah positif. Tak kisahlah nilai dia, contoh saya bagi 10. Tak boleh nah, 10 tak boleh. Dia kena jadi macam mana? 10 meter saat negatif 2. Macam tu. Katakan pecutan saya 10 meter saat negatif 2. Maksudnya objek saya ni sedang memecut lah. Okey, bermaksud daya kita pun takkan sama dengan sifar. Okey, simbol ni maksudnya is not equals to 0. Okey, sebab apa? Sebab kan objek kita confirm lah ada mass. Macam motor saya tadi, berapa saya kata? Berat dia adalah 100 kg. And then saya darab dengan apa acceleration dia, pecutan dia 10. So daya yang terhasil bagi motor saya tadi adalah 1000. 1000 berserta SI unit. So what is the SI unit for force? Kan kita dah belajar daripada form 4, force unit dia adalah Newton. Okey, jadi jawapan akhir saya adalah 1000 Newton. Maksudnya macam tu. Kalau A kosong, A kita nilai kosong, automatik F kita pun kosong juga. Tapi kalau A kita tu tak kosong, memang akan ada suatu nilai lah bagi daya. Kalau dia memecut, okey, pecutan kita bernilai positif, jadi daya kita pun bernilai positif. Okey. Tak apalah, saya terang sikit lah. Apa maksud objek menyah pecut? Okey, kalau awak jumpa perkataan menyah pecut, maksudnya pecutan dia adalah negatif. Okey, macam tu lah. Katakan masa kamu masukkan nilai A tu, contoh dia bukan nilai 10, dia A kita nilai dia negatif 10. So bila kamu darab dengan mass tadi, jisim kita, awak akan dapat nilai negatif kan. So F mungkin awak dapat F sama dengan negatif 1000 Newton. Okey, bukan bermaksud force itu nilainya negatif. Mungkin nak habaknya daya yang bertindak itu arah gerakannya adalah bertentangan dengan gerakan asal. Okey, sebab negatif positif itu hanya menunjukkan arah objek sahaja. Boleh? Okey. Selesai.
Okey, ini adalah 3 keadaan bagi sebuah kereta nah. Okey, yang ni pun saya terang dah ni tadi ni. Okey, cuma kita nak tak apa, kita tengok dulu. Okey, katakan kereta saya pegun. So, apa yang berlaku? Apa daya yang ada bagi suatu objek yang pegun? Okey, macam tadilah kita duk buat pasal kotak, kita duk buat daya untuk bola tadi kan, yang pegun. Jadi, untuk kereta ini, kalau dia pegun, sama. Yang pertama, dia mesti ada normal rotation and then dia ada weight. Weight sentiasa menghala ke pusat bumi. Okey? Okey, katakan kereta tersebut pegun. Jadi, R kita akan sama dengan W lah. Okey. Tindak balas normal akan sama nilai dengan berat kereta itu. Okey, apa jadi kalau kereta bergerak pada hal laju yang seragam? Tadi baru sebut kan. Bila kita nampak perkataan hal laju yang seragam, apa jadi? A dia mesti sifar. Yang ni please take note. Salin banyak-banyak kali. Hal laju seragam, pecutan sifar. Okay, so what happened to the force? Okay, F equals to MA. Okay, mass darab dengan sifar. So, force kita pun sifar juga kan. Tak boleh bagi sifar saja, kena bagi F sama dengan 0 Newton berserta SI unit. Okay, jadi apa conclusion yang kita boleh buat adalah, okey, yang pertama, normal reaction kita R itu sama dengan weight. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah T. T itu apa? T adalah daya tujahan enjin. Okey, daya tujahan enjin akan sama dengan ni, awak tulis nah. T adalah daya tujahan enjin akan sama dengan FR tu apa? F adalah daya. R adalah geseran. R. Okey, FR adalah daya geseran. Okey, dalam kes kita daya geseran dari mana? Okey, daripada permukaan tayar dengan permukaan jalan itu. Okey. Ini hanya valid untuk apa? Untuk kereta yang bergerak dengan hal laju seragam ataupun sebarang objek yang bergerak dengan hal laju seragam. So, boleh guna dua ni lah. Okey, tapi kalau kereta tersebut sedang memecut. Okey, sorry. Kalau kereta kita sedang memecut. Okey, so apa jadi? R tetap sama dengan W. Okey, oleh sebab memecut, jadi T, daya tujahan enjin kita lebih besar daripada geseran, daya geseran. So that's why dia boleh memecut. Boleh? Okey, bila kita tahu daya tujahan enjin lebih besar daripada daya geseran, jadi kita boleh buat conclusion bahawa F sama dengan T tolak FR. Sebab apa T tolak? Sebab T bergerak ke kanan, FR bergerak ke kiri. Okey, so kita anggap kiri itu adalah negatif lah kan. Awak ingat tak sebab apa dia jadi macam ni? Awak tengok nah. Kan awal-awal hari tu kita buat ada daya, awak senang lah. Contoh, saya kat sini daya 10 Newton. Okey, atas satu permukaan lah. Lepas tu saya kenakan pula daya kat sini 2 Newton. So, apa daya paduan yang terhasil? 10 tolak 2 Newton kan? Jadi 8 Newton. Sebab apa tolak? Sebab saya anggap 2 Newton ini negatif. Dia bergerak ke kiri. Sama juga case dengan daya tujahan enjin ni. Tujahan enjin kita anggap dia ke kanan. FR itu bergerak bertentangan ke kiri. So, kita akan guna operasi tolak lah di situ. So, F sama dengan T tolak FR. Okey. Daya tujahan enjin tolak dengan daya geseran itu. Okey. Tu untuk kereta yang memecut. Okey, untuk 3 kes ini tolong salin dan hafal lah. Saya takut sekali main kereta memecut awak guna kereta pada hal laju seragam. Jadi ambillah rumus kita kan. Tapi by logik pun kalau kita fikir boleh ni nak fikir kan. Sebab dia macam nak mencari daya paduan je. Macam yang kita dah buat latihan pada minggu lepas. Okey, jadi selesai
untuk contoh. Okey, nak bagi kita lagi faham. Okey, kita lukis. Tengok latihan lah. Okey, kita tengok latihan. Kita ada satu kotak. Dia kata kotak ini ditarik di atas permukaan kasar dengan tali. Ia bergerak ke kanan dengan laju tetap. Okey, macam tadi juga. Okey awak, kita kena keluarkan maklumat yang kita ada. So what keyword apa yang kita ada di sini? Dia bergerak dengan dia bergerak dengan laju tetap. Okey, maksudnya dia kata apa? Lakar rajah jasad bebas. Bila awak dah belajar tadi kan, kadang-kadang budak student dia baca arahan pun dah tak faham dah. Dia kata lakar rajah jasad bebas. Apa benda pula rajah jasad bebas? Rajah jasad bebas macam kita dah buat tadi, maksudnya adalah melukis anak panah daya. Lepas lukis anak panah tu kita kena namakan dia kan. Okey, mari kita try buatlah. Okey, macam tadi saya kata nak lukis rajah jasad bebas. Yang pertama hak paling senang kita nak lukis dulu apa dia? Mesti daripada tengah-tengah objek menghala ke bawah. So yang ni nama apa ni? Yang ni nama dia weight. Tulis simbol W kecil. Okey, satu. Yang kedua, kan awak nampak tu kotak itu diletak di atas permukaan meja yang kasar. Okey, so sama juga daripada tengah objek ke atas. So this is art besar lah. Okey, selesai. Lepas tu dia kata tali kotak ditarik atau permukaan kasar dengan tali. Okey, ditarik. Bila kita sebut tarik, confirm lah dia bergerak ke sana kan. Okey, bila kita menggunakan tali ataupun kabel untuk menarik ataupun menggantung suatu objek, awak kena guna simbol apa nak guna? Awak kena guna simbol T besar. Sebab T besar tu dia stands for tension. What is tension? Tension maksudnya tegangan. Okey, so dalam kes kita dia merupakan tegangan tali. Okey, so dah 3 dah daya yang bertindak. Okey, yang keempat, dia ada sebut kat sini permukaan meja ini adalah kasar. Sebab apa dia nak susah-susah sebut kan permukaan kasar? Sebab dia nak habaq kat kamu wujudnya satu daya geseran kat situ. Okey, so kita pun tulis F. Dalam tadi kan kat kereta tu dia tulis FR. Boleh awak nak tulis FR ke ataupun cikgu saya teringatlah F apa nak tulis kan, tak ada masalah. Okey, jadi kita nak tulis apa? Awak tulislah kat situ daya geseran. Awak tulis kat kecil kat bawah tu, daya geseran. Jangan tulis F sahaja, tak boleh. Sebab pemeriksa tak tahu F apa yang kamu nak tulis tu. Okey, pastikan ada nama F, sama ada nak tulis FR. FR tu sebenarnya dia merujuk kepada friction. Okey, friction geseran lah kan. Okey, macam tu. Kalau kata tak mau tulis geseran pun tulis F, lepas tu tulis geseran kecil kat bawah tu. Okey, jadi untuk kotak ini kita ada 4 daya yang bertindak ke atasnya. Okey. Okey, lepas tu selesailah soalan A. Kita dah melukis rajah jasad bebas. Okey, yang kedua kelas, dia kata bandingkan tindak balas normal dan berat kotak. Okey, dia suruh banding R dan juga W tadi. Okey. Biasanya lah. Biasanya kalau kata objek tersebut dia bergerak secara apa nak panggil? Secara mencancang, menegak, bukan menegak, melintang, secara melintang lah. Macam contoh tali, macam contoh kotak ini ataupun macam kereta kan, dia bergerak atas permukaan horizontal. Horizontally. Okey, maksudnya macam mana bahasa Melayu? Macam itulah horizontal. Bukan vertical lah. Dia horizontal, dia bergerak secara horizontal. Jadi R kita, ni untuk soalan B lah. R kita sentiasa sama dengan weight. Kalau dia bergerak secara mendatar,
Kan macam kes kotak kita ni lah, dia bergerak mendatarkan, bukannya secara menegak. Macam tu. R kita akan sentiasa sama dengan W. Kecuali kes roket tadi. Roket tadi dia bergerak macam mana? Dia bergerak secara menegak. So kalau kes objek bergerak secara menegak, jadi R sama dengan W ni tak boleh guna. Macam tu. Boleh? Jadi terjawablah soalan B. Oleh sebab dia bergerak secara mendatar, jadi R kita sentiasa sama dengan weight lah. Okay, normal reaction is equals to weight. Okay, next soalan C. C dia kata bandingkan tegangan tali dan daya geseran. Okay, hak ni B tu dia sentiasa macam ni. Tetapi kalau T, daya tegangan tali, kita nak banding dengan daya geseran tadi, dia takkan sama dalam semua kes. Dia macam ni. Kalau kata objek tersebut bergerak dengan hal laju yang tetap. Okey, objek tersebut bergerak dengan hal laju yang tetap sahaja. T kamu akan sama dengan FR. Bila masa T akan sama dengan FR? Bila? Bila dia bergerak dengan laju tetap sahaja. Boleh? Kalau kata hal laju dia makin meningkat, so T takkan sama dengan FR. Boleh? Tu maksud saya lah. Jadi pastikan awak banyakkan latihan, jadi awak pun dah biasa dengan pelbagai situasi. Tak ada masalah lah kan. Okey, jadi selesai soalan 1. Banyak pula soalan kita kan. Okey, next kita sambung dengan soalan yang kedua. Okay, saya rasa faham kot soalan 1. Okey, soalan 2 kelas. Dia kata kotak ditarik di atas permukaan kasar. Okey, so maklumat kita yang pertama macam tadi, permukaan yang kasar. Yang kedua, maklumat yang kedua, ia memecut ke kanan. Okey, perkataan memecut tu sangat penting. Okey, 2A macam tadi juga dia kata lukis rajah jasad bebas. Okey, macam biasalah. Oleh sebab dia duduk atas satu permukaan, so daripada tengah-tengah ini ke bahagian bawah, nama dia apa kelas? Yes. Okey, so this is W ataupun weight kita kan. Okey, apa? Daya apa yang bertindak ke atas? Okey, that is normal reaction kan. Tindak balas normal. Okey, lepas tu kita nampak pula ni. Kita nampak apa? Kita nampak dia menggunakan tali. Tadi cikgu kata kalau guna tali kena guna simbol T besar kan. T besar stands for tension. Tegangan tali. So T. Arah dia ke kanan lah sebab dia tarik kan. Okey, next. Apa lagi yang kita ada? Yang kita ada seterusnya adalah macam tadi. Oleh sebab permukaan yang kasar, jadi kita ada FR. Tapi FR itu sentiasa, arahnya sentiasa bertentangan dengan tali yang kita tarik tadi lah. Okay, so cukup 4 daya, maka selesailah lukisan rajah jasad bebas kamu. Okay, A dapat markah penuh dah ni. Okey, jadi kita sambung soalan B. Okey, dia kata bandingkan tindak balas normal, okey, R kita dengan berat kotak. Okey, tadi cikgu kata yang ni sentiasa sama kalau dia bergerak secara horizontal. Okey, so B kan, B kita pun tahu dah jawapan. R equals to W. Selesai. Okey, soalan C. Soalan C dia kata apa? Bandingkan tegangan tali dan daya geseran. Yang ni oleh sebab dia ada perkataan memecut, jadi kita akan kata T kita lebih besar daripada daya geseran lah. Okey, oleh sebab T tu lagi besar daripada daya geseran, so that's why dia boleh memecut. Okey, boleh? Yang ni fikir logik pun dapat jawapan ni kan. Tapi awak
kena biasakan dengan soalan. Bila T lebih besar daripada FR, jadi dia memecut. Okey, selesai soalan 2. Okey, next. Soalan yang ketiga. Okey, ni dia bagi nilai sekali. Maksudnya kita perlu mengira lah kan. Okey, kereta dengan tujahan enjin 1500 Newton memecut. Okey, keyword kita di sini adalah perkataan memecut. Macam tadi jugalah kan. Okey, and then nilai A dia adalah 2 meter saat negatif 2. Okey, macam biasa selalu cikgu duk pesan ada maklumat keluarkan. Okey, kita apa tulis? Nak tulis apa? Okey, kalau saya lah kan, saya tak tahu nak guna simbol, tapi saya pun boleh tulis F. F engine. Contoh. Kan tak tahu simbol kan? Saya pun tulis F engine sama dengan 1500 Newton. Daya tujahan enjin lah maksud saya tu. Lepas tu ada pula maklumat tentang acceleration kita. Apa nama nanti acceleration maksud dia apa? Pecutan. Yes, pecutan kita 2 meter saat negatif 2. Keluarkan maklumat. Okey, lepas tu dia sebut pula rintangan udara. Tadi cikgu kata rintangan udara FR ataupun tak reti lah apa dia F apa tak ingat kan. Okey, kita tulis F rintangan udara. Tulis kecil-kecil lagu tu pun tak apa, tak ada masalah. Okey, jadi kita tulis berapa nilai dia? 500 Newton. Okey, so semua maklumat kita dah keluarkan. Okey, lepas tu soalan kata apa? Berapa jisim kereta? Okey, berapa jisim? Dia nak M tu berapa? Kita pun tulis M sama dengan apa? Okey, tadi cikgu kata tadi kan kita dah belajar tentang hukum Newton yang kedua kan? Hukum Newton kedua kata apa? Hukum Newton kedua kata F sama dengan MA. Okey, A dah ada dah. M kita nak cari. So yang nak cari tu kekalkan dia. A dah ada. Nilai dia adalah 2. Okey, kita pun masuk nilai A. F, boleh. F tu nak masuk hak mana? Nak masuk F engine ke? Daya tujahan enjin ke? Nak masuk daya rintangan udara? Macam mana? Kita nak masuk daya tujahan enjin ke rintangan udara? Awak nampak tak? Tujahan enjin bergerak ke kiri. Rintangan udara bergerak ke kanan. Okey, so oleh sebab dia duduk dalam keadaan mendata macam ni kan, maksudnya kita perlu cari daya paduan kat situ. Okey, jadi nak conteng kat mana ni, penuh dah. Jadi saya pun kena kira daya paduan yang bertindak secara mendata tadi. Saya nak anggap ke kiri saya positif, so 1500 tu saya anggap positif. Daya ke kanan saya nak anggap sebagai negatif. Dia tak semestinya kanan positif, kiri negatif nah. Dia depends pada kita lah. Sebab positif negatif hanya menunjukkan perbezaan arah sahaja. Jadi saya pun cari dulu daya paduan. Awak tak mau tulis daya paduan, awak tulis F net. Okey, yang tu pun okey dah tu. Tadi saya kata 1500 saya nak anggap positif, and then 500 Newton saya nak anggap negatif. Sebab apa? Sebab dia berlawanan arah kan. So jawapan yang saya dapat adalah 1000 Newton. Okey, so 1000 Newton ini yang kita boleh ganti pada F ni. Okey, dia mesti daya paduan. Okey, jadi saya ganti 1000. 1000 sama dengan MA. Okey, oleh sebab kita nak cari the value of M, so 1000 kita bahagilah dengan 2 kan. So what is the answer? Jadi saya pun dapatlah 500. Dapat markah ke tak 500 tu kelas? Kan? Tak dapat kan? Penat kita kira. Panjang dah ni kita kira tapi tak dapat markah. Sebab apa? Sebab kita tak letak SI unit. So, jawapan kita adalah 500 kilogram. Baru dapat markah untuk jisim. Okey, maksud macam tu. Nak ganti dalam hukum Newton, pastikan nilai F itu kita dah kira untuk daya paduan yang terhasil.
macam tu. Okey? Okey, selesai soalan 3. Okey, untuk soalan 4, jadi saya nak yang ni jadi homework kamu. Okey, soalan 4 adalah homework kamu. Boleh? Jadi saya berhenti sampai sinilah. Okey, next class kita akan sambung dengan tajuk lift pula nah. Okey. Sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.